Hai, salam sejahtera dan vanakkam. Resepi kali ini ialah sarapan ya, sarapan idli. So kita tengok bagaimana cara membuat idli. Sebelum kita nak buat idli, kita kena sediakan beras. Beras ni 2 kolej ya, 2 kolej sama rata. Saya dah masukkan, dah cuci, belum rendam lagi. Kemudian urat dal ya. Kalau dikatakan dalam bahasa Tamil, ulende. Okey, ni ada 2 jenis. Satu yang bulat-bulat macam ni. Okey. Yang ada lagi satu pecah-pecah ya. Okey, saya gunakan apa? Urat dal bulat. So, ini anggaran dia dalam cawan yang sama. Dalam cawan yang sama, saya ikut anggaran dia begini. Dalam nampak ya? So kawan-kawan boleh anggarkanlah. Okey, kita masukkan, kita cuci. Okey, sekarang kita dah cuci. Beras tadi saya dah cuci, sekarang saya cuci urat dal. Dah masuk air. So kita rendam selama 4-5 jam ya. Kita rendam dulu. Biar dia rendam selama 4 jam. Okey, kita dah campurkan urat dal dengan beras yang dah basuh tadi. So kita masukkan sedikit halba ya, sedikit halba. Okey, kita dah rendam, dah masukkan halba, kita tutup, kita rendam dia selama 4 jam, 4 atau 5 jam. Ya, sekarang lebih kurang pukul 2, lebih kurang pukul 2. So kita blend dia dalam pukul 6 lah. So besok pagi kita nak masak sarapan idli ni. Hari ni kita kena buat proses dia ya. So kita tunggu selama 4-5 jam, kemudian kita blend. Ni ya kawan-kawan, yang kita rendam tadi urat dal dengan beras. So sekarang kita blend dia. Sebelum blend, kita kena masukkan nasi ya, nasi yang kita masak, nasi putih yang biasa. Ya, ini boleh digunakan untuk beras India pun boleh, beras biasa pun boleh untuk blend. Dalam lebih kurang 2 genggam ya, 2 genggam tangan nasi kita masukkan. Lagi satu, ini saya buat butter ni untuk 2 hari ya. Kalau kawan-kawan nak sedikit, kawan-kawan boleh gunakan dalam cawan. Tadi saya tunjuk yang besar. Okey, besar. Kalau kawan-kawan nak sikit, kawan-kawan boleh gunakan dalam kolej ni 2 kolej beras diikuti dengan begini ya, urat dal. Sama saja. Okey. Sekarang kita tengok bagaimana selepas masukkan nasi, kita masukkan. Kita blend sedikit ya, kita tak boleh blend satu kali. So kita masukkan air ni. Masa tadi kita rendamkan, so air kita tak payah cuci lagi, kita blend macam tu je. Sebab baru idli dia gebu ya. Sikit, kita ambil air ni sikit, kita masuk. Kemudian kita tambah lagi air biasa ya. Tengok anggaran dia lebih kurang sama dengan beras dengan urat dal kita. Okey, sekarang kita mula blend. Sekarang kita blend.
selalunya kena pekat macam ni ya. So kalau pekat macam ni, kita tak boleh blend terus macam tu ya. Kita kena tunggu dalam 2-3 minit. 2 minit kita blend, lepas tu kita stop. Lepas 5 minit kita blend lagi, sebab mesin kita cepat rosak. Sebab kalau dia pekat, dalam mesin dia susah nak putar ya. So kita jaga-jaga, kita kena jaga barang kita dengan baik. So gunakan dia dengan berhati-hati. Blend dalam 2 minit kita dah blend, kita stop. Dalam 5 minit kita rehatkan dulu, lepas tu kita blend balik. Sebab untuk idli kita kena pekat sikit dia. Dia beza dengan tosai dengan idli ni lain. Kalau tosai dia cair sikit, kalau idli dia kena pekat macam ni. Nampak pekat dia? Nampak? Pekat macam ni. So dia blend terus tu susah. So sekarang kita buka tengok dia punya butter dia dah blend ke belum ya. Okey, kita cuci tangan bersih, kemudian kita rasa. Okey, selalunya kalau untuk butter untuk idli ya, dia macam ada rasa beras dia makin kaya dia dah. Ada rasa macam ada macam ni. Nampak? Selalunya dia tebal sikit, macam ada belum blend sampai halus lah. Untuk idli memang kena blend macam tu lah. Tapi saya butter ni saya boleh buat tosai dengan idli. So hari ni saya nak buat okey, selepas 2-3 kali kita blend, okey, kita tengok. Okey ya, butter kita dah boleh ambil. Dia kena macam ada rasa dalam tangan kita, boleh rasa ya. Dia tak begitu halus sangat. So kalau macam ni, kalau lebih kurang macam ni, kita idli pun boleh masak. Dengan butter ni kita boleh masak tosai sekali ya. Okey, jom kita ambil ni. Sekarang kita nak tuang dalam periuk ni ya. Sebelum kita masukkan butter yang kita blend tadi dalam periuk ni, kita masuk air panas sedikit. Cuci. Kemudian lap bersih-bersih sehingga tak ada air ya. So baru kita masukkan. Okey. Sekarang ulang balik metod yang sama untuk kali kedua. Masukkan 1, 2, 3 dan sedikit. Kita masukkan sedikit air ni. Kita masukkan air. Okey, nampak? Kita blend balik sehingga beras kita habis ya. Okey, sekarang kita tengok. Okey, ni ya, kali kedua pun dah blend. So kita masukkan kali kedua. Okey, sekarang last kita blend. Okey, ni last ya. So kita blend selama 3 atau 4 kali dalam 2 minit. Kemudian kita tengok apa yang kita nak buat seterusnya. Okey,
Kali ketiga. So, sekarang tengok kali ketiga. Oh, cantik. Ya, okey. So, kita boleh ambil. Terus sekarang kita masukkannya. Kita campur sedikit air. Cuci sikit. So, kita masukkan. Okey. Selepas kita dah blend semua ni ya, butter dia. Butter idli kita. Okey, sekarang kita masukkan garam. Kita masukkan garam. Kita cuci tangan kita dengan bersih sekali. Ya. Dengan bersih sekali. Okey, pastikan kuku anda pendek ya. Jaga-jaga makanan kita adalah sentiasa bersih. So, jangan berkuku panjang. So, sekarang kita kacau dengan tangan ya, dengan butter ni kita kacau sehingga garam dia larut. Okey. Dalam lebih kurang 1 minit. Jangan sampai masuk ke dalam, pakai jari sahaja. Okey. Kawan-kawan ingat ya, kalau kita buat butter untuk idli, kita boleh masak tosek. Tapi kita buat butter untuk tosek, kita tak boleh buat idli ya. Kena ingat. So, dia method dia memang beza. Dia pekat sikit kalau tosek dia cair sikit. Kita buat butter idli, kita buat tosek mesti jadi. Jangan takut. Ya. Okey, kita dah kacau. So, sekarang turn kita. Dah kacau macam ni, kita ambil, tutup dia, nak bersih-bersih. Okey, selepas kita kacau, garam kita boleh rasa ya. Kita garam ikut masing-masing. Taruh sedikit, kita kacau, kemudian dah macam ni. Tak payah bubur apa-apa ya. Ada setengah orang dia bubur cili kering, ada setengah orang dia bubur asam jawa supaya butter dia naik. Biar butter untuk tosek dengan idli ni, dia kalau masam dia naik baru sedap dia, baru gebu. Kalau dia butter dia tak ada naik, memang tak sedap. Tapi saya biasa, dah lama saya buat cara macam ni. Saya tak bubur apa-apa, cuma bubur garam, kacau dengan tangan, tutup, buka besok pagi. So, saya ikut metod saya lah. So, kawan-kawan cuba, mesti jadi. Okey, sekarang kita tutup. Okey, jangan buka. Buka dia. Okey, ni ya. Pukul 2 saya rendam uradal dengan beras. So, pukul 7 saya mula start blend. So, sekarang dalam lebih kurang setengah jam ya. Okey, setengah jam dah siap kita blend. So, kita dah tutup. Simpan macam ni ya. Ambil sedikit air. Taruh macam ni. Okey, ini cara dia. Okey, so sekarang kita jangan buka, jangan usik dia. Biarkan dia sampai besok pagi dalam pukul 6.30 atau pukul 7 kita tengok butter dia macam mana. Okey. Okey, kita tunggu besok. Kita jumpa lagi besok. Kawan-kawan, selamat pagi. Okey, sekarang dalam pukul 7.05 ya. So, sekarang kita tengok butter idli kita macam mana. Jom. So, sekarang kita nampak cantik kan?
ni dah betul-betul dah naik, dah sedia untuk kita kukus idli kita ya. So sekarang kita tengok bagaimana nak kukus idli dia. Sebelum kita kukus, kita jangan kacau, jangan usir dia dulu, jangan buat apa-apa dulu. Sementara kita nak sediakan untuk kukus, kita sediakan air ya, ni untuk kukus idli kita. So air pun dah mendidih, kita kena sampai mendidih ya. So ini periuk kukus idli saya. Semasa saya berniaga, saya beli periuk ni. So kalau siapa kawan-kawan yang tak ada, bolehlah pinjam dengan jiran. Ataupun ada lagi satu cara, kalau sesiapa yang tak ada periuk acuan pengukus idli tu, kita boleh beli kat kedai India, dia ada jual tanpa periuk ni. Kita taruh dalam kuali yang kita selalu masak. Kita boleh gunakan kuali, kukus macam kita kukus kuih. Okay, ni ya kawan-kawan, acuan idli ya. So saya dah masuk, kita tak boleh masuk macam tu sebab dia bawah ada lubang. So ambil satu plastik biasa, plastik apa-apa plastik lah ya. Saya ambil plastik macam ni, saya potong dua. Sebelum tu kita sediakan dalam satu sudu minyak ya. Okey, kita dah sedia. So ambil, celup sedikit minyak, kita sapu. Sebab dia supaya tak melekat dia kalau non-stick tak apa, ni kita pakai acuan ini memang dia melekat lah. So ada setengah orang dia pakai kain putih. So saya ada kain putih, saya pakai plastik. Okay, sekarang kita dah sapu minyak tu semua. Okey, kita jangan kacau ya. Kita ambil macam ni, terus masuk. Terus masuk macam ni. Okey, dah, kita jangan kita ambil macam tu je ya. Kita jangan kacau. Kita tutup bata kita. Sekarang kita buka, dalam didih. So kita masukkan, kita kukus dia selama 5 atau 6 minit ya. Kita tunggu dia kukus selama 5 atau 6 minit. Kita tengok macam mana hasil dia. Okey, sebelum acuan pertama kita masak, kita sediakan acuan kedua ya. Macam tadi, kita cek yang tadi. Okey, so inilah cara masak idli ya. So beginilah, kita kena ulang alik sehingga butter kita habis. So saya nak masak hari ni lebih kurang dalam 5 acuan saja. So 6 kali 5 dalam 30 untuk 8 orang ya.
ni ya. Kita ambil macam ni. Kita masuk. Okey. Okey. Kawan-kawan, jangan takut ya buat iklim ni. Kalau tak ada acuan, kita bolehlah pinjam dengan jiran kita, atau sesiapa yang tak suka pinjam dengan jiran, kita boleh pergi kedai India ya, ke mana-mana kedai India, Tamaji India, mana-mana. So kita boleh beli acuan ini, so boleh masak sendiri ya. Kalau beli kat kedai mahal sekarang, kalau kita buat sendiri boleh makan banyak ya. So kita tunggu acuan yang nombor 1 tu apa yang kita kukus tu masak dulu, baru kita masukkan yang kedua. Kalau kawan-kawan nak kawan-kawan dah hampir 5 minit ya. So sekarang kita buka, tengok hasil dia macam mana. Kalau nak tahu dia masak ke tak masak, kita cocok macam ni dah tahu ya, dia masak ke tak masak. So sekarang dah masak. So sekarang kita boleh ambil. Kita simpan, kita beri dulu. Kemudian kita masuk acuan yang kedua yang dah isi tadi. Kita masuk, kita tutup. Okey, yang dah siap. Okey, yang dah siap, kita jangan ambil dulu. Kita ambil sedikit air. Kita siram ya. Kita siram macam ni, biarkan dalam 1 minit. Lepas tu kita keluarkan. Okey, kawan-kawan, sekarang kita boleh keluarkan ya. So, ni dia idli kita ya. Nampak? Okey. Ni idli kita ya. Okey, panas. Okey. Nampak? Nampak ya? Okey. Nampak? Nampak ya? Okey. Okey. Okey, selepas dah ambil, ada sedikit yang melekat-lekat ya. So kita pakai pisau, kita keluarkan. Kita keluarkan. Dia dalam 5 minit dah boleh masak ya. So kawan-kawan tak payah tunggu lama lah. Kalau dalam 5-6 minit tu mesti idli kita dah masak. Dalam api yang sederhana ya. Tengok api yang sederhana. So kita ikuti dengan cara macam biasa sehingga butter kita habis ya. So saya tak nak habiskan, so saya nak simpan. Saya buat sedikit dalam 5 acuan. Yang balance butter tu saya nak simpan dalam peti ais. Saya akan tunjuk macam mana nak simpan dalam peti ais ya. Okey. Okey, kali kedua pun dah masak. Okey. Ya, dah masak. Kalau dia tak melekat, maknanya dah masak lah tu. Okey. Semua dah masak, so kita boleh ambil. So sementara kita tunggu idli kita masak, kita buat. Okey, sementara idli kita yang selebih tu masak. Okey, kita sediakan
kuah kari ayam untuk idli ini ya. Okey. Lepas ni kita tengok bahan-bahan untuk masak kari ayam kita. Kawan-kawan, sementara kita tengok idli kita masak, kita masak kuah untuk idli ni, kuah kari ayam ya. Yang macam saya cakap tadi. So ini dia bahan-bahan dia. So jintan manis setengah sudu, jintan putih setengah sudu, biji sawi sedikit ya, dalam 2 pinch macam ni ya, biji sawi. So cili merah 1 biji, cili padi dalam 6 biji, bawang putih 2 ulas, halia 1 inci ditumbuk halus, bawang putih pun ditumbuk halus, daun biryani 1, 4 biji bawang merah ditumbuk halus, sedikit daun kari, kayu manis dengan bunga cengkeh satu-satu, bunga lawang satu-satu ya. So sedikit daun ketumbar, ayam dicampur dengan isi, rempah dia 4 sudu rempah kari ayam babas, 1 sudu serbuk cili, setengah sudu serbuk ketumbar, setengah sudu serbuk cinta manis, setengah sudu serbuk cinta manis, setengah sudu serbuk kunyit ya. Okey. Lepas tu ubi kentang 1 dipotong lapar macam ni ya. Saya masuk ubi kentang ni dengan kulit dia sekali. Kita rendam dulu dengan sedikit garam dalam 1 minit. Kemudian kita basuh bersih-bersih, kita potong macam ni ya. So mari kita tengok cara memasak dia. Pasang api. Okey, selepas panas kita masukkan minyak. Minyak tu ada orang suka minyak banyak, ada orang suka minyak sikit ya. So ikut cita rasa masing-masing. Okey, rempah dia, maaf ya kawan-kawan, tadi saya terlupa nak bagi tahu, minta maaf. So tadi saya cakap serbuk kari ayam 4 sudu, yang semua setengah-setengah sudu tu campur dengan 1 cawan ya, besar ni, 1 cawan air panas, kemudian diikuti dengan 3 cawan yang sama dengan air biasa ya. So saya dah bancuh, saya simpan. Kalau kita tengok cara memasak dia, biji sawi, jintan manis, serbuk jintan putih, dan kayu manis, bunga lawang, okey, lepas tu bawang putih, halia, masuk halia dengan bawang putih. Kemudian kita masukkan bawang merah yang kita tumbuk tadi ya. Kemudian daun biryani kita masuk, kacau sehingga 2 minit dalam api yang sederhana. Kita tunggu barang-barang yang ditumbuk ni masak dulu, baru kita masukkan bawang merah, cili dengan daun kari. Ya, barang-barang yang kita tumbuk tadi dah hampir masak. So sekarang bila masak, kita masukkan daun kari, bawang merah dengan cili. Saya gunakan daun merah untuk masak ni, daun bawang kecil ya. Saya banyak guna sebab kita guna bawang merah kecil ni memang sedap. Tapi bawang kecil ni sekarang susah nak dapat.
So saya campur-campur lah untuk memasak pakai bawang kecil ya. Dan lagi satu, kalau ada silap dalam video saya, masa saya bertutur ke atau masa saya membuat video ni, saya harap kawan-kawan dapat bertimbang rasa ya. So saya mohon maaf lah kalau ada silap sebelum video ni ataupun dalam video ni, sebab saya baru memulakan YouTube ni. Belum lagi saya dengan apa? Saya cakap dengan baik ya. So saya perlukan masa untuk bagi video yang terbaik untuk kawan-kawan. Okey, tengah masak ya. Bawang kita dah hampir masak, nampak? Kacau. Okey, saya rasa bawang kita dah masak. So kita masukkan ayam. Saya tak suka ayam dia potong besar-besar ya. Saya memang suka ayam dia potong kecil-kecil macam ni. Kecuali untuk goreng saja saya pakai ayam dia besar-besar sikit, dalam saiz 1 meter. Kita kacau. Kita tunggu dalam 2 minit, dalam 2-3 minit lah tunggu ayam kita masak dengan api yang sederhana ya. Kita tunggu ayam kita masak ya kawan-kawan. Saya nak cakap sedikit tentang saya. Saya belum bagi tengok muka saya sebab orang yang kenal saya tahu masakan saya macam mana. So orang yang belum kenal saya belum tahu masakan saya macam mana. So kawan-kawan yang belum kenal saya, tolong review resepi saya masak, makan, kemudian bagi review kat comment box, bagi support. Dengan izin Tuhan, kalau saya dapat subscriber dengan like yang banyak, saya akan buat live dalam YouTube saya ya, mengenai biodata saya, bagaimana saya memulakan channel YouTube saya ini. Okey, so ayam kita pun sekarang tengah masak. Okey. Okey. Lepas tu, kalau saya dah tunjuk muka dahulu, orang yang kenal saya buat like dulu dan subscribe saya dulu. Saya tak nak macam tu ya. Orang yang dah rasa tu memang tahu masakan saya macam mana. So sebab tu saya belum lagi buat tunjuk muka buat YouTube. Okey, kita tunggulah masa untuk buat live YouTube ya. Saya rasa semua kawan-kawan dapat support saya. Okey, yang ambil video ni pun anak saya. Kalau video dia ada apa-apa susah nak tengok ke, blur ke, okey, saya minta maaf sebab dia pun baru mengambil video, sebab saya tak pandai. So dia lah tolong saya untuk mengambil video. Kalau kawan-kawan ada rasa ada masalah untuk tengok ke, apa masalah ramuan apa yang kita ikat dekat bawah tu, ramuan dia tak betul ke, terus komen kat komen box ya. Saya terima semua komen, walaupun komen tu bad komen yang baik, saya tetap terima. Sebab kalau kita kesalahan, kita boleh betulkan.
saya tak marah. Ya, mungkin yang saya tak tahu kawan-kawan tahu di luar sana. So kita share, sama-sama share. Okey, ayam kita pun dah masak. Okey. Sekarang kita masukkan ubi kentangnya. Kita biarkan dia selama lagi 1 minit. Kemudian kita boleh masukkan rempah yang kita bancur tadi ya. So nampak cantik kan? So itu sajalah buat video ni. So yang selebihnya saya akan ceritakan semasa saya buat YouTube live. Okey, dah 1 minit. Nampak dia dah keluar minyak ya. So kita masukkan. Diikuti dengan satu cawan yang saya tunjuk tadi dengan air biasa. Campur dalam mangkuk ni. So kita masuk. Okay. Saya tak nak kuat dia terlalu pekat. So saya masukkan 4 sudu serbuk kari. Kalau kawan-kawan nak tambahkan dia pekat dia pun, kawan-kawan kenalah kena tambah serbuk kari dia ya, ikut cita rasa masing-masing. Dan terlupa ya, santan dalam setengah cawan ni ya. Terlupa tadi, minta maaf ya. Setengah cawan ni, dalam cawan ni nanti saya akan tunjuk. So kita sekarang tunggu mendidih. Okay, kita tunggu sehingga kari kita mendidih ya, baru kita bubur garam. Okay, sementara kita tunggu kari kita masak, so saya dah siap 5 acuan ya, untuk dah masak 5 acuan. So yang selebihnya saya nak masukkan dalam plastik, nak simpan dalam peti ais. So sekarang kita boleh kacau ya. Yang tadi itu kita tak boleh kacau. Nak masak idli itu kita memang buka pagi memang tak boleh kacau, kita ambil macam tu terus kukus. So yang selebihnya ya, kita kacau macam ni sehingga bubble dia semua kurang sikit. Okey. Okey, kemudian kita masukkan dalam plastik macam ni. Ya, plastik macam ni. Kalau ini nipis sikitlah, kalau tebal sikit lagi bagus. So saya tak ada plastik yang tebal, saya plastik biasa saja. So saya masukkan dalam plastik ni, ikat dengan getah. Ya, jangan terlalu ketat. Ikat dengan getah. Lepas tu simpan dalam satu mangkuk, terus masuk dalam fridge ke atas ya. Bukan kat bawah, fridge dekat atas. So kalau cuma katakan kawan-kawan nak gunakan besok atau lusa, lebih kurang dalam 3 hari lah. Ya, kalau nak masak tosai ke, okay, nak masak idli ke, okay, boleh. Sebab kita dah masuk dalam peti ais kan, boleh. Tapi sebelum kita mula-mula nak masak, kita tak boleh kacau macam tu ya. Okey, sekarang kita nak ni yang lebih ni saya nak masak tosai untuk besok. So sekarang saya masukkan dalam peti ais. Sebelum nak masak, nak buat tosai, keluarkan dari peti ais, biarkan dia sejuk, kita ambil, terus kacau, terus buat tosai. Ya, nanti kalau saya buat, saya akan tunjukkan dalam video akan datang ya. So sekarang saya nak masukkan dalam plastik. Okey, ni ya. Saya dah masukkan dalam plastik. So sekarang saya nak simpan dalam fridge atas ya. Okey. So sekarang kita masukkan dalam ketumbar. Kemudian garam 1 suria. Nampak kuah kita dah mendidih. Okey, nampak.
dia pun wangi. So tunggu lagi 5 minit. Kemudian kita masukkan santan ya. Okey, kuah kita dah mendidih ya. Sekarang saya nak masukkan santan. So ini santan dia ya. Saya pakai hari ini santan kotak, jadi saya pakai santan perak. Saya ambil sedikit, saya peras santan dia, cair sikit, saya cair sedikit ya. Kita tengok bagaimana. Okey, tak pekat, cair dalam setengah cawan. Okey, tunggu dalam 5 minit. So kita dah boleh hidang lah kari ayam kita. Kita tunggu dia mendidih lagi. Ni ada orang yang makan makanan kari rempah-rempah macam ni, dia perut dia cepat kembung ya. So untuk elakkan perut kembung, kaum India selalu pakai serbuk ni ya. Nama dia pun saya tak tahu, dia pakai serbuk ni. Kalau kita masak kari, saya untuk gunakan untuk semua masakan saya mesti gunakan brand ni ya, sebab suami saya ada masalah perut. So saya memang kena gunakan serbuk ni lah. So serbuk dia macam ni. Kalau diikutkan dalam bahasa Tamil, perenggayam ya, perenggayam tool. Yang perenggayam tu dia macam cube macam ni. Ini serbuk dia. So namanya perenggayam tool. Ya, kita masukkan sedikit, ambil sedikit macam ni. Kalau kita pergi kedai India, kita tanya dia boleh bagi ya. Ambil sedikit macam ni, kita bubur dalam kari. So siapa yang ada masalah kalau kita makan tak boleh keluar angin, so kita masukkan dalam kari, kita masak, kita makan, kita perut kita tak akan kembung ya. Ini turun temurun orang India gunakan serbuk ni. Yang paling penting kalau kita masak rasa, mesti gunakan serbuk tu ya. Orang India mesti gunakan serbuk itu kalau masak rasam. Kalau tak bubur serbuk tu, memang rasam dia memang tak sedap lah. So saya akan tunjukkan di video akan datang ya. Okay. Banyak lagi resepi yang saya nak tunjukkan pada kawan-kawan. So follow saya terus untuk tengok video saya yang akan datang ya. Dengan banyak resepi yang saya ada, saya akan kongsikan dengan kawan-kawan semua. Kawan-kawan tak kira lah Melayu ke, Cina ke, India ke ya. Saya memang support semua. Kita duduk dalam satu Malaysia ni, kita mesti kena rasa semua masakan dalam negara Malaysia kita ya. So kita tunggu dah sampai dalam 3 minit. Lagi 2 minit kita dah boleh padam api ya. Kita dah boleh hidang dan makan sarapan kita hari ini. Idli dengan kuah kari ayam. Sementara itu kita rasa garam dia ya. Okey, garam dia cukup. Tunggu 2 minit, kita terus matikan api. Okey, kari ayam kita dah siap ya. Ini dia. So sekarang kita tengok macam mana nak hidangkan kari ayam dengan idli kita ya, untuk sarapan. Jom. So ini dia idli kita. Okey, kari ayam kita dah siap resepi hari ini untuk makanan pagi. So saya rasa kawan-kawan semua dapat cuba resepi
sarapan pagi kita hari ni ya. So jumpa makan. Okey. Kepada yang belum subscribe tu, tolong subscribe. Tolong like, tolong dislike. Kalau yang dislike tu dislike. Ya, kalau nak turunkan komen kat bawah. So di sini sajalah video saya hari ini. So kita jumpa lagi di video akan datang. So terima kasih banyak-banyak yang buat walaupun masuk hari ni dah 5 hari. So view saya dah sampai nak dekat 30 ya. Memang saya bangga dan terima kasih kepada yang subscribe, yang like. So jangan berhenti support saya lagi ya. Terima kasih banyak-banyak. Rumah Nandi. Jumpa lagi di video akan datang. Bye. Video